Yalah, saya bukan orang jenis memang tak nak bergaduh atau musuh dengan siapa-siapa. Saya tahu sebab kalau orang tuduh saya jawab, dia akan ada balas dia balik. Dan benda tu tak sudah sampai bila-bila. Tapi sebab orang memang nak tahu juga pasal ni. Pendakwah terkenal Ustaz Abid Liu tiba di Ibu Pejabat IPD Dan Wangi sebentar tadi untuk membuat report polis dipercayai berkaitan isu misi kemanusiaan yang tular sebelum ini. Abid yang tiba jam 6.16 petang menaiki Toyota Velfire mengadakan sidang media selepas itu. Syukur pada Allah, dan saya bersyukur dengan apa segala nikmat yang Allah beri dalam hidup saya selama ini. Dan tapi hari ini saya balik daripada Gaza, Palestin. Saya semenjak daripada Mesir lagi, macam-macam ujian, tekanan yang datang. Tapi saya macam biasalah, saya kalau orang yang kenal, saya memang takkan suka, sebab saya tahu kalau orang cakap sesuatu saya balas, nanti akan menjadi-jadi kan. So, saya memang dah lama memang diamkan, saya tak nak cakap apa-apa. Tapi semenjak ni daripada Caprice Live, kemudian hari ni Nadia Anuri viral lah tentang saya, dan benda tu yang paling saya, kalau tentang saya sebenarnya okey je. Saya memang dah biasa daripada kecil macam ni, semuanya okey je. Tapi bila anak saya jumpa saya menangis, isteri saya menangis dan tanya saya kenapa, macam saya buat, macam saya ada macam kes-kes yang macam besar begini. So saya terus dan termasuk juga ahli keluarga saya dan juga tim saya semua sekali lah. Ramai isteri yang menangis semua sekali. Macam inilah, kita dah penat kan buat ni. Tapi saya kalau boleh saya tak nak balas. Pada awal lagi saya tak pernah keluarkan satu kenyataan pun daripada apa orang kata tentang saya. Satu pun kenyataan belum saya keluarkan. Tapi hari ini saya pergi ke balai untuk buat report polis kerana dia sangat mengganggu, menyedihkan. Dalam kata lain, saya kecewa lah. Sebab daripada awal ayah saya sendiri tahu tentang ni, dia pun sedih, kecewa. Anak saya, isteri saya dan juga isteri, keluarga, tim saya semua sekali. Jadi saya buat report polis untuk saya nak menafikan semua sekali dakwaan tuduhan pada saya itu semua sekali memang langsung tak berasas dan memang fitnah semata-mata. Saya boleh jawab semua tu sekelip mata, saya boleh jawab semua sekali. Memang tak ada, wallahi tak ada semua sekali. Dan itulah saya buat report polis. Dan saya juga yang selebihnya, saya semua apa-apa tuduhan ni semua sekali kat mana-mana saya akan serahkan pada peguam yang saya lantik khas untuk ni. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan beritahulah tentang yang lain-lain, tentang semua tuduh-tuduhan tu untuk saya jawab nanti insyaAllah. So berdasarkan kenyataan polis sendiri supaya isu ni tak diperpanjangkan, sebenarnya pada awal orang kata jangan bergaduh, jangan ni, tapi memang saya memang tak pernah balas satu pun apa-apa orang tuduh pada saya. Belum pernah saya balas lagi lah. So saya berdasarkan kenyataan polis beberapa hari lepas kan, yang tentang supaya jangan sesiapa lagi sebut tentang perkara ni. Tapi hari ni nampak macam boleh tahan juga tular tu dan tuduhan tu banyak juga. Jadi saya rasa macam saya perlu jelaskan. Tapi dah sebab dah ada keluar kan arahan pada polis, so saya buat report polis untuk ni. Jadi laporan ini, nama yang saya sebut dalam laporan tu Nadia Anuri nombor 1, Caprice, dan juga sesiapa yang share lah. Ada beberapa pihak polis minta siapa yang share kenyataan tu. So nama-nama yang share semua sekali saya berikan lah. Kalau dalam masa terdekat ni tak lama lah, mungkin esok ke, saya akan terangkan apa-apa yang tuduhan pada saya, sebab tuduhan tu sangat melampau dan sangat menyedihkan. Dan paling sedih sekali, benda ni sebenarnya daripada ayah saya lagi. Ayah saya pun dah meninggal dunia, saya redha. Dan ayah saya pun tahu, isteri saya tahu, saya macam jadi dalam kata lain saya sedih lah. Saya sangat sedih. Dan kalau saya kata sedih pun nanti orang kata saya sedih kan. Tapi memang saya betul-betul sedih lah. Macam, yalah, saya bukan orang jenis memang tak nak bergaduh atau musuh dengan siapa-siapa. Saya tahu sebab kalau orang tuduh saya jawab, dia akan ada balas dia balik. Dan benda tu tak sudah sampai bila-bila. Tapi sebab orang memang nak tahu juga pasal ni, dan siapa saya cakap pasal benda ni, dia akan jadi tular lah. Selebihnya saya serah pada saya punya ni lah, saya punya peguam untuk teruskan. Mungkin boleh tak saya jawab esok semua sekali secara jelas sebab dekat tepi ni. Tapi alhamdulillah semua sekali apa tuduhan tu biar saya beritahu. Wallahi apa semua tuduhan tu tak benar, tak betul dan memang fitnah semata-mata. Dan saya ada bukti untuk semua tu. Sebenarnya patut orang yang tuduh keluarkan bukti. Tapi tak apa, saya boleh keluarkan bukti semua sekali walaupun saya yang kena tuduh. So insya-Allah begitulah. Maksudnya laporan tadi lebih sekali menyangkal laporan-laporan tu. Menyangkal laporan tu dan
mengikut kepada arahannya lah, apa kata apa, JSJ kan, supaya kes ni sepatutnya tak diperpanjangkan lagi. Semua orang bincang pasal saya lah, maksudnya semua bincangan ni semua tentang saya. Maksudnya orang seronok berbual, tapi yang kena tu saya, isteri saya, mak saya, ayah saya dah meninggal dunia. Yang kena tu keluarga saya. Saya pun, tapi saya anggap ni ujian daripada Allah kerana kasih sayang dia. So Ustaz ada planning tak untuk bertemu empat mata berkenaan dengan nama-nama yang Ustaz sebut tadi? Esok insya-Allah saya akan jawab semua sekali yang semua sekali tu sebab dekat sini kan. Esok insya-Allah saya jawab. Saya pun kalau itu saya simpan ni, saya akan beritahu lah apa semua nak ditanya, saya boleh jawab. Saya pun tak ada apa-apa. Satu jelah. Saya pun tak ada bukan. Ustaz jawab data online live ke apa macam? Saya boleh jawab live, tapi dan kalau ada sesiapa yang ni, kalau ada ruang-ruang yang dibenarkan, boleh kita sekali pun tak apa. Buat satu video Ustaz. Kalau dibenarkan nanti kita boleh je. Saya okey je. Saya tak ada apa je. Macam keluarga semua kat sini Buat secara online. Online di Facebook Ustaz. Ustaz di Facebook, so that means ada Share. mungkin media boleh nak tanya ke apa, boleh tag Ustaz. boleh insya-Allah nanti kita bincang. Ustaz, adakah Ustaz berharap ada tindakan daripada polis dalam ini? So itulah saya minta, sebenarnya saya nak hentikan semua. Saya tengok dia tak berhenti lama dah daripada saya kat Mesir. Sampai saya memang niat nak tolong orang. Saya cuma individu niat nak tolong semua orang. Dan saya pergi pun dengan duit saya sendiri. Saya bukan tak pernah buka satu tabur pun untuk Gaza ni, untuk diri sendiri. Tapi saya pun tak sangka jadi macam ni. Memang niat saya macam tu je lah. Macam mana saya nak cakap, memang macam tu je lah niat saya. Bila Ustaz kata Ustaz masuk, yang kata dakwaan masuk pakai bayar 1,200 USD tu pakai duit sendiri lah, bukan duit dana. Semua tu duit saya sendiri. Tapi esok saya boleh tak saya jelaskan semua sekali esok. Alright. Boleh tanya sebab saya tahu banyak soalan tu daripada yang awak semua sekali. So apa-apa nanti dakwaan seterusnya saya serah pada lawyer lah untuk yang kalau tindakan susulan untuk kita saman malu semua sekali, saman tu kita akan buat lah. Supaya saya dinasihatkan melalui proses undang-undang yang betul lah. Memang kita buat laporan polis ni dua tujuannya. Pertama, kita mahu supaya pihak polis juga menjalankan siasatan. Jika wujud sebarang unsur fitnah berbentuk jenayah. Dan pada masa yang sama, kita juga buat laporan polis ini sebagai asas untuk kita mulakan tindakan sivil terhadap mana-mana pihak yang masih tegar untuk memperkatakan perkara ini, bukan sahaja memperkata tetapi mengulang siar intipati yang bersifat fitnah terhadap Ustaz Abid. Kita akan zoom in akhirnya kepada defendant yang kita hasratkan dan kita akan mulakan tindakan sivil terhadap mereka. Saya menasihati Ustaz Abid untuk tidak bercakap lagi tentang menjawab isu-isu ini buat masa ini, kerana selepas kita buat aduan tadi, selepas ini saya yakin percakapan Ustaz akan dirakam oleh pegawai penyiasat. Saya tidak mahu Ustaz bercakap dalam public domain, dalam domain awam seperti dalam sidang media ini untuk menjawab isu-isu yang tular sebelum Ustaz memberi percakapan kepada pihak polis. Jadi kalau boleh, saya katakan Ustaz, selesaikan dulu urusan memberi percakapan, selepas itu kita jawab kepada media dalam domain awam. Jadi sebab itu Ustaz tidak boleh menjawab isu berkenaan dengan isu-isu fitnah yang ditimbulkan itu. Kita tidak mau menyangkalnya sekarang. Kita tunggu Ustaz buat memberi percakapan dia kepada pihak polis. Tuan, ada tak polis dah bagi time frame ke apa bila Ustaz akan memberi percakapan tu kepada polis nanti? Dia tidak menyatakan satu time frame yang tepat. Tapi laporan ini akan disalin kepada balai polis yang saya difahamkan, jika tidak silap saya, di Tun Razak. Sebab itu dalam aduan tadi kita dah memberi satu alamat di mana kita mendapati kesalahan ini berlaku. Dia di dalam jurisdiction atau bidang kuasa Balai Tun Razak. Saya percaya pegawai penyiasat daripada Balai Tun Razak yang akan merakamkan percakapan Ustaz. Jadi biasanya, lazimnya dalam masa terdekat lah. Saya tak tahu nak kata, dia tidak menyatakan bila lah. Ya, tidak. Kalau kita tengok kan, interview dalam posting di IG dia telah meminta maaf dengan pelbagai pihak termasuk ABU. Tapi difahamkan IG Live akan tetap dijalankan pada malam ni dengan tajuk menegakkan benda yang pasal tu. Mungkin ada unsur-unsur fitnah yang masih lagi berlanjutan. Itu kita akan tinjau. Kita akan tinjau apa yang berlaku dalam pelbagai platform yang ada, termasuk IG Live.
kalau mereka masih tegar untuk memperkatakan tentang isu ini, seperti yang saya kata tadi, akhirnya kita akan juruskan benda ini kepada defendant yang benar-benar tegar mahukan satu forum berlangsung di mahkamah untuk dia nak memperkatakan apa yang dia nak katakan. Jadi kita akan cari mereka sebagai defendant, kita akan tarik mereka, seret mereka ke mahkamah untuk menghadapi proses undang-undang. Kalau yang dah berhenti, contohnya yang minta maaf, berhenti dan sebagainya, memang dalam pertimbangan ustaz sendiri pun dia tidak mahu melanjutkan perkara ini terhadap mereka yang tidak tegar mengulangi. Begitulah, so saya pergi sana memang duit saya sendiri. Ada sahabat-sahabat, beberapa orang kawan-kawan yang sama-sama yang rapat. Ada juga beberapa kenalan ber-Facebook yang tu. Tapi memang saya tak pernah buka satu tabung pun tentang Gaza atau Palestin, tak pernah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.